warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati panel jemputan yang terdiri daripada saudara Muhammad Azam bin Ismail, Nur Aisyah binti Muhammad Rusmizan, Nurul Syahidah bin Mat Sa'ad dan Muhammad Asrul bin Subaki. Hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang ke forum corak pemikiran dan ideologi generasi kini. Jadi diminta semua hadirin untuk menumpukan perhatian sepanjang forum ini berlangsung. Baiklah, kita akan meneruskan forum ini dengan menjemput panel pertama iaitu Muhammad Azam bin Ismail untuk mengupas tajuk forum pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudari moderator, ahli-ahli panel yang berada di kiri dan kanan saya, dan tidak dilupakan juga yang saya sayangi, para hadirin yang hadir pada hari ini. Serta saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi mengajak kami dalam forum kali ini untuk membincangkan isu atau topik yang telah dipilih oleh pihak penganjur sendiri. Jadi, tajuk forum kita pada kali ini ialah corak pemikiran dan ideologi generasi kini. Jadi, umum mengetahui bahawa disebabkan oleh kemasukan penjajah di negara kita ini telah mengubah ataupun telah mempengaruhi corak pemikiran generasi kita pada hari ini. Oleh itu, timbulnya pelbagai kesan dari sudut budaya, agama, politik serta hal-hal lain turut terjejas ataupun memberi kesan disebabkan oleh penjajah. Dan salah satunya kesan yang kita dapat lihat pada hari ini ialah budaya pergaulan bebas dalam kalangan remaja kita pada hari ini. Pergaulan bebas adalah sebuah perilaku ataupun sikap yang negatif, terutama dalam golongan remaja kita pada hari ini. Budaya pergaulan bebas ini kata telah menjadi kebiasaan ataupun perkara biasa dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi di sini telah menimbulkan beberapa persoalan dalam benak fikiran kita bagaimana hendak mengatasi masalah pergaulan bebas ini dalam masyarakat kita. Terima kasih kepada saudara Azam selaku panel kita yang pertama pada hari ini. Berdasarkan penerangan saudara Azam, kita dapat lihat di sini bahawa pemikiran tentang pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan dianggap perkara biasa dan menjadi trend pada masa kini. Oleh itu, penghayatan agama dalam diri seseorang dapat mendorong mereka daripada terjerumus dalam ideologi-ideologi songsang dengan menggunakan akal fikiran yang waras. Ia dapat mengelakkan remaja daripada kancah pergaulan bebas. Okey, seterusnya saya mempersilakan ahli panel yang kedua kita iaitu saudari Nur Aisyah binti Muhammad Rusmizan untuk membincangkan isu berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator, barisan-barisan panel, barisan-barisan pengajuh soalan dan hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Pada pandangan saya, kaedah atau langkah yang terbaik dalam mengeluarkan pemikiran generasi muda daripada ideologi songsang ialah dengan menggiatkan kempen kesedaran dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana kempen kesedaran yang dijalankan bagi membenteras ideologi songsang seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender, LGBT wajar dilaksanakan. Dan usaha ini tidak seharusnya dilihat sebagai usaha untuk bermusuh dengan mana-mana pihak. Memetik kata-kata Mufti Pahang, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman yang berkata kempen kesedaran yang giat perlu dilakukan oleh pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan, NGO yang giat pada masa kini untuk memberitahu kegiatan tersebut dilarang oleh Allah SWT dan dibenci oleh agama.
Seperti yang kita ketahui, amalan ini amat memberi kesan yang ketara kepada seseorang itu. Misalnya, kegiatan LGBT yang boleh merosakkan diri, akidah dan salah di sisi agama. Sebagai contoh yang dapat kita lihat ialah kempen kesedaran yang dijalankan oleh pihak Jabatan Agama Islam yang berkaitan dengan ideologi songsang dan seumpamanya bagi merungkaikan persoalan atau kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, dengan adanya kempen kesedaran, ia dapat mencegah masyarakat daripada terus terjebak dalam masalah ini yang dilihat tidak sihat untuk perkembangan negara. Itu sahaja pandangan saya. Saya serahkan semula kepada pihak moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Aisyah atas pencerahan yang telah beliau lakukan tadi. Hal ini dapat disimpulkan bahawa dengan mengadakan kempen kesedaran dapat membuka fikiran masyarakat. Tanpa melaksanakan kempen ini, masyarakat tidak sedar tentang ideologi songsang pada masa kini dan hanya memandang ringan tentang isu yang sedang dibahaskan. Baiklah, kita akan beralih kepada panel seterusnya iaitu saudari Nurul Syuhaida binti Mat Saad yang untuk membincangkan isu yang dibawa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita Imanina dan Syazwani. Hari ini saya ingin menerangkan langkah yang boleh dilakukan untuk mengeluarkan pengaruh kolonisasi dalam pemikiran generasi muda zaman kini. Antara langkah yang boleh dilakukan untuk mengeluarkan pengaruh ini adalah dengan cara memilih rakan yang baik. Seperti yang kita sedia maklum, rakan adalah seorang yang sering berada di sekeliling kita dan berada di dalam pergaulan seharian kita. Rakan yang berada di dalam pergaulan seharian kita ini juga adalah bukan dari sebangsa dengan kita. Ada kalanya rakan kita ini terdiri daripada bangsa dan agama yang berbeza. Pada masa kini, isu tentang pengaruh rakan sebaya sering dipaparkan di media sosial dan media massa yang lain. Hal ini terjadi kerana anak-anak zaman muda sekarang mudah terpengaruh dengan ideologi negatif luar. Pengaruh negatif daripada luar ini menyebabkan remaja mudah terpesong dan terpengaruh lalu terjerumus dalam masalah sosial seperti isu dadah, isu seksual, isu LGBT dan lain-lain. Contohnya yang sering dipaparkan adalah isu tentang pembulian. Perkara-perkara negatif yang telah berlaku ini menyebabkan tindakan sesetengah remaja itu sukar dibendung kerana sesetengah remaja itu mempunyai kelompok yang tersendiri yang meminati perkara yang sama. Oleh itu, kita haruslah bijak dalam memilih rakan yang baik. Kita haruslah memilih rakan yang sentiasa mendorong kita ke arah yang lebih positif. Rakan yang baik juga sentiasa akan mengajak kita melakukan perkara yang lebih positif dan akan menghindarkan kita daripada persekitaran yang negatif. Seperti yang pernah dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, seseorang itu akan mengikut agama temannya. Oleh itu, hendaklah seseorang itu meneliti siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat. Terima kasih kepada saudari Syuhaida di atas penerangan itu tadi. Apa yang saya boleh simpulkan daripada penerangan saudari Syuhaida, rakan dianggap sebagai role model kepada remaja dan mengikut setiap apa sahaja yang dilakukan oleh mereka, tidak kira perkara itu salah atau betul, lebih-lebih lagi di sisi agama. Hal ini demikian, pemilihan rakan yang baik amat penting untuk mencorak seseorang itu ke arah kebaikan dan membendung daripada melakukan perkara yang negatif. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada ahli panel kita yang terakhir iaitu Muhammad Asrul bin Subeki. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari moderator yang dihormati rakan-rakan panel dan yang dikasihi hadirin hadirat sekalian. Seterusnya, kaedah dan langkah yang terbaik dalam mengeluarkan pemikiran generasi muda daripada ideologi songsang
adalah dengan cara menerapkan rukun negara dalam kehidupan seharian. Mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya mengapa rukun negara perlu diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan. Hal ini dikatakan demikian kerana rukun negara merupakan satu panduan yang telah lama digariskan oleh kerajaan sejak tahun 1970-an lagi. Penerapan rukun negara ini sangat penting khususnya dalam kehidupan bersosial dan ia mampu mewujudkan perpaduan kaum. Sehubungan dengan itu, ibu bapa perlulah mengambil inisiatif ini dalam menerapkan rukun negara dalam kalangan anak-anak dari sejak kecil lagi. Seperti pepatah lama mengatakan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebagai contoh, ibu bapa mendidik dan mengajar anak-anak berdasarkan kepercayaan agama masing-masing. Seperti yang kita ketahui, di Malaysia ini terdapat pelbagai agama dan kepercayaan masing-masing. Antaranya ialah agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dan lain-lain lagi. Penerapan agama dalam kehidupan ini adalah selari atau sejajar dengan prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini mampu menyeimbangkan generasi muda dari segi sasiah dan moral di samping prinsip-prinsip rukun negara yang lain seperti kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Penerapan dan penghayatan rukun negara yang mantap ini mampu menghindarkan diri remaja daripada ideologi songsang khususnya. Hadirin hadirat sekalian, seperti yang kita sedia maklum bahawa generasi muda adalah generasi yang mudah terikut atau terdedah dengan sesuatu perkara. Seiring dengan perkembangan teknologi kini yang seolah-olah menguasai dunia telah membawa atau menyebabkan remaja terjerumus dan terikut dengan budaya barat seperti isu lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Isu LGBT ini berpunca daripada pelbagai faktor dan faktor yang ingin saya tekankan di sini adalah kurang penghayatan agama dan moral. Kurang penghayatan agama dan moral ini menyebabkan remaja atau generasi muda tidak dapat membezakan antara yang betul dan yang salah. Perkara ini menyebabkan mereka terjerumus dan terikut dengan budaya-budaya songsang. Seterusnya menyebabkan mereka hilang identiti individu itu sendiri, bahkan hilangnya identiti negara. Jelaslah bahawa penerapan rukun negara dalam kehidupan dapat menjamin kesejahteraan bersama dan ia mampu melahirkan generasi muda yang seimbang dan berjiwa merdeka mengikut acuan Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Azrul atas pencerahan tadi. Saya tertarik dengan poin yang telah disampaikan oleh beliau kerana zaman sekarang anak muda kurang mengambil berat tentang prinsip rukun negara. Hal ini dapat dibuktikan melalui isu negatif yang berlaku dalam Malaysia, kebanyakannya berlaku dalam kalangan remaja. Jika generasi muda berpegang teguh dengan rukun negara, isu negatif dalam kalangan remaja tidak tinggi di Malaysia. Baiklah, kita akan beralih ke sesi seterusnya, iaitu sesi soal jawab. Oleh itu diminta para hadirin untuk mengajukan soalan kepada ahli panel. Assalamualaikum. Saya Abdul Rahim Faiz bin Makhtaruddin hendak ditujukan soalan kepada Saudara Azam mengenai isu pergaulan bebas. Soalannya, pada pandangan Saudara Azam, apakah langkah yang utama dan yang paling berkesan untuk menangani masalah isu pergaulan bebas yang dianggap biasa pada golongan muda pada masyarakat kini?
kita. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang mengajukan soalan. Jadi insyaAllah saya akan menjawab soalan saudara berdasarkan dengan kefahaman saya. Jadi soalannya adalah apakah langkah yang utama untuk mengatasi isu pergaulan bebas dalam kalangan golongan muda kita pada hari ini. Jadi untuk mengatasinya adalah dengan menekankan pendidikan ataupun penghayatan agama dalam diri anak-anak. Jadi seperti yang kita tahu, anak-anak ini merupakan anugerah ataupun dan amanah serta tanggungjawab yang diberikan kepada ibu bapa untuk mendidik anak-anak ini serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam diri anak-anak. Sekiranya nilai-nilai Islam ini ditanam ataupun dipupuk dalam diri anak-anak, nescaya anak-anak ini akan membesar dengan nilai-nilai Islam. Kesan daripada nilai-nilai Islam yang diberikan ataupun yang dididik oleh ibu bapa, nescaya anak-anak ini mampu ataupun dapat membezakan mana hal yang benar, mana hal yang salah. Dan kesan daripada didikan agama yang lengkap daripada ibu bapa ini mampu mereka tidak akan mudah terjerumus dalam budaya pergaulan bebas ini, dan secara tidak langsung kurangnya masalah pergaulan bebas dalam masyarakat di negara kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Azam atas jawapan yang begitu bernas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mengaju soalan kepada mana-mana ahli panel. Soalan berbunyi, pada pendapat saudara dan saudari, apakah kebaikan kempen kesedaran yang dijalankan dalam kalangan generasi muda kini yang dilihat semakin dibawa oleh arus kemodenan teknologi yang sangat membimbangkan? Wah, sungguh menarik ya soalan yang diajukan oleh pengaju soalan kita pada hari ini. Sebelum saya menjawab soalan saudari Syafiqah, saya ingin mengucap dahulu terima kasih kepada saudari kerana bertanyakan soalan tersebut kepada saya. Baiklah, seperti yang kita ketahui, kita maklumi, tak dapat dinafikan bahawa kemodenan teknologi kini sangat merisaukan. Namun, sebagai masyarakat yang peka terhadap masalah atau isu ini, wajar mengambil tindakan yang sepatutnya. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui kempen kesedaran yang dijalankan oleh Jabatan Agama Islam, misalnya, ia amat mendatangkan kebaikan yang sangat banyak kepada seseorang itu. Apabila mereka diberi pendedahan dan mereka juga diberi peluang untuk mengajukan soalan bagi mengukuhkan lagi pengetahuan dan pemahaman dalam diri mereka tentang sesuatu perkara. Selain itu, antara kebaikannya lagi ialah mereka dapat mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu, terutamanya golongan generasi muda ni, terpengaruh, dan mereka juga dapat mengetahui bagaimana cara untuk menangani masalah ni daripada terus bersarang dalam diri mereka. Kesimpulannya, pihak yang terlibat wajarlah menggiatkan lagi kempen kesedaran dalam kalangan generasi muda supaya mereka ni tidak mudah terpengaruh untuk mencuba atau terjebak dalam masalah ini. Saya berharap jawapan saya sedikit sebanyak dapat membantu saudari. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel yang telah menjawab soalan yang saya kemukakan tadi. Assalamualaikum. Soalan saya untuk saudari Syuhaidah. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk memilih seorang rakan yang baik dan bagaimanakah cara untuk mengenali jika seseorang itu adalah seorang rakan yang baik? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Helmi atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Cara-cara memilih rakan yang baik ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah, tetapi kita boleh menggunakan beberapa kaedah untuk memilih rakan yang baik. Antara kaedah yang boleh dilakukan adalah dengan melihat cara percakapan seseorang itu ketika dia marah.
Seseorang rakan yang baik tidak akan mengeluarkan kata-kata kesat kepada rakannya walaupun dalam keadaan marah. Selain itu, untuk memilih rakan yang baik, kita juga boleh melihat daripada segi akhlak dan peribadinya. Seperti yang dicontohkan adalah, sekiranya kita berkawan dengan penjual minyak wangi, maka kita akan mendapat bau wanginya itu. Manakala sekiranya kita berkawan dengan tukang besi, jadi yang kita dapat adalah bahang dan bau busuk daripada besi itu sendiri. Untuk mengetahui sama ada seseorang itu adalah rakan yang baik pula adalah kita boleh melihat sekiranya kita sedang berada dalam kesusahan. Seorang yang rakan yang baik tidak akan meninggalkan kita walaupun kita berada dalam keadaan yang susah atau mempunyai sebarang masalah. Selain itu, rakan yang baik juga akan menjaga aib rakannya sendiri kerana tidak ingin rakannya itu menanggung malu dan atas perbuatan-perbuatan tertentu. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Suhaidah atas jawapan yang bernas yang diberikan sebentar tadi. Assalamualaikum, saya saudari Nakibah dan akan mengajukan soalan kepada saudara Asrul. Soalan saya berbunyi, apakah kaedah yang lebih efektif dalam menerapkan rukun negara di kalangan remaja? Terima kasih kepada saudari Nakibah. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum bahawa prinsip dan matlamat rukun negara sememangnya amat relevan dan tidak boleh diabaikan untuk pembinaan negara kerana ia juga merupakan salah satu alat penyatuan semua masyarakat di Malaysia. Bagi menjawab soalan saudari, apakah kaedah atau cara yang paling efektif dalam menerapkan rukun negara dalam kehidupan seharian adalah dengan pendidikan berterusan. Pendidikan berterusan ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja, misalnya pihak sekolah dengan menubuhkan kelab rukun negara di sekolah. Pihak sekolah juga bolehlah berhubung atau bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mengadakan satu pertandingan, misalnya dalam hasilkan lagu-lagu patriotik antara sekolah. Penubuhan kelab rukun negara ini juga mampu mendidik para pelajar dalam memahami dan menghayati sejarah penubuhan Malaysia dan mampu melahirkan generasi yang tidak lupa akan asal-usul mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya berharap penerangan saya dapat menjawab pertanyaan saudari. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Asrul di atas jawapan yang diberikan. Jawapan yang diberikan sangatlah tepat dan bernas. Sekian, terima kasih. Demikian tadi beraya sudah sesi soal jawab di antara ahli panel dan hadirin sekalian. Apa yang saya dapat simpulkan daripada forum kita sebentar tadi, generasi muda masa kini lebih mudah terdedah dan terpengaruh dengan corak pemikiran barat. Dunia tanpa sepadan telah mempercepatkan penyebaran dan pengaruh ideologi songsang dalam kalangan masyarakat, terutama dalam generasi muda masa kini. Hal ini demikian, pengaruh kolonisasi perlu dibendung dan dikawal agar tidak merosakkan pemikiran generasi muda pada masa kini dan seterusnya bebas daripada ideologi songsang. Terima kasih kepada para hadirin serta panel yang sudi hadir ke forum kita pada hari ini. Semoga forum ini menjadi wadah dalam melahirkan generasi muda yang berjiwa merdeka dengan acuan Malaysia yang bebas daripada corak pemikiran ideologi songsang. Harapan saya, forum ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beri swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.